Ayah mari semayang esok, nampak cari punggung. Tak besar mana, ada besar pinggang lubang. Lo dalam tak pakai. Jadi bini naik tengok, puing. Nampak tak? Nampak dua ti punggung ayah. Nah, jadi tengah semayang. Nah, sujud pula tu. Jadi macam. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoreact TV. Oke teman-teman semua, hari ini kita melanjutkan melihat ceramah Ustadz Azhar Idrus ya guys ya. Jadi ini ada ceramah beliau ini tahun 2015 ini. Sudah lama tapi kayaknya bagus guys. Nah ini dia ya, di channel ceramah Islam. Jangan lupa di subscribe guys. 7 tahun yang lalu. Wow, 268.000 kali ditonton. Lawak persoalan betunang nih sedap sikit soal jawab. Nah ini dia, bagus kayaknya guys. Untuk anak-anak muda, untuk teman-teman, untuk kalian semua yang belum menikah dan masih berpacaran gitu kan ya. Mungkin ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi ilmu ya, bisa jadi bekal. Jangan sampai kebablasan kan. Kalau pacaran kan biasanya ada setannya guys, seorang ketiga guys ya. Jangan sampai kebablasan jadi zina nanti. Ya kayaknya langsung aja kita tengok ya ceramah Ustadz Azhar Idrus yang satu ini. Yuk. Indoreact. Soalan pertama, dalam hadis Nabi kata tanda munafik itu 3: bercakap dusta, mungkir janji dan khianat. Saya nak penjelasan lah mengenai mungkir janji. Contoh pertama, saya berjanji akan jumpa awak pukul 5 petang. Contoh kedua, saya akan berjumpa awak pada pukul 5 petang. Mana kalau satu contoh di atas dikatakan janji, dan akan tergolong orang munafik jika memungkirinya. Yang kedua, bolehkah kita berzikir masa berjimah atau hanya berzikir dalam hati saja? Baik, soalan pertama, Nabi kata 3 alamat munafik. Kalau bercakap, lebong kata-kata panggil. Orang sini panggil dusta, tipu. Kalau berjanji, menyalahi janji. Kalau diberi amanah, khianat. Nah, maka dia nak tanya dalam bab berjanji. Dia berjanji kawan dia, pukul 5 petang ni saya akan tunggu awak. Waktu berjanji ke tak? Lapar yang kedua, pada pukul 5 petang ni saya janji akan tunggu awak. Dia sebut lapar janji. Maka ulama' bersepakat yang dia sebut lapar janji itu memang janji lah. Lapar disebut janji. Lapar janji. Nah, kalau dia kata saya tunggu awak pukul 5 petang, pulang pada uruf. Pada adat kata pukul 5 petang ni aku tunggu mung, aku tunggu awak. Jadi janji tak pada adat orang Melayu kita? Janji juga. Janji. Maka hukumnya wajib kena tunda juga. Faham? Bak tu kena kata insya-Allah senang. Insya-Allah pukul 5 saya mari. Boleh tahan. Maka tidak termasuk dalam janji, akhlak ataupun sifat munafik. Ini bukan munafik akidah, ini munafik perangai. Kemudian dia tanya pula, dia tengah setubuh isteri dia, boleh zikir tak? Nampak tak? Ini betul pertanyaan ini memang barak sungguh ni. Siapa tengah jimak tu nak wirid lagi. Jawabnya apa yang dipesan oleh ulama', jangan berzikir pada masa itu. Dia ada masa tepat dia kita meninggalkan zikir, iaitu zikir lisan. Ada puan hati ingat pada Allah, tak ada masalah bila-bila masa. Dalam tanda boleh ingat Allah. Faham? Yang jaga zikir lisan. Dalam tanda tengah jimak jangan berzikir, tengah berak kecing jangan berzikir. Cuma ulama kata ingat kepada Allah. Di dalam hati. Dalam hati, okey. Soalan seterusnya, apa hukum ibadah kerana nak dapat kerja pahala? Saya pernah baca kita perlu beribadah kerana tanda kita hamba Allah. Kalau kita ibadah kerana pahala, seolah kita tidak akan beribadah jika Allah tak gunakan pahala untuk setiap amalan kita. Benarkah begitu? Ketika sedang solat, kita dikendaki menahan diri dari menguap. Tapi kalau ketika sedang baca Fatihah di tempat yang tak boleh berhenti dan tiba-tiba terasa nak menguap, apa perlu dibuat? Baik. Soalan yang pertama, dia kata kalau kita semayang kerana pahala, kita berjuang kerana pahala, kita baca Quran kerana pahala dan lain-lain ibadat, puasa, haji, zakat, dapat pahala ke tak? Ikhlas ke tak?
Ini persoalan yang telah dijawab oleh ulama-ulama. Okey. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut ikhlas ini ada beberapa peringkat atau pangkat. Pangkat yang paling tinggi sekali, kita beramal hanya kerana Allah semata-mata. Maka ni yang paling tinggi. Nampak? Inilah ikhlas para nabi, para siddiqin. Yang kedua, iaitu kita beramal kerana nak dapat janji-janji Allah. Seperti kita nak dapat syurga, kita nak dapat fadilah yang disebut dalam hadis, kita nak lari daripada neraka, kita nak keluar, nak terlepas pada azab Allah, kita baca ayat ni. Nah, itu bukan kerana Allah semata-mata, kerana ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Iya, Hukumnya ganjaran. masih lagi ikhlas, tapi tahap kedua. Yang tadi lebih tinggi. Masih dalam tahap ikhlas ya. Tapi tahap kedua ya, kalau kita karena ganjaran dari apa yang kita lakukan ya, bukan karena Allah ya, tetap ikhlas itu ya. Faham? Orang yang mengatakan kalau kita ni semayang dan seumpamanya kerana takut neraka tidak ikhlas, tidak tepat perkataan. Bercanggah dengan perkataan Imam Mujtahid. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Hendaklah kamu takut kepada neraka. Allah dah kata ni, hendaklah kamu takut kepada aku, takut ke neraka. Makna neraka ni aku yang janji, kalau mu neraka ni balasan janji aku. Maka ulama pun buatlah satu resolusi, siapa yang beramal kerana apa yang dijanjikan oleh Allah atau yang dijanjikan di sisi Allah, seperti bidadari, seperti syurga, seperti istana dalam syurga, nikmat syurga, nikmat kubur, nak dapat pahala, ni siapa janji? Allah ke kerajaan dunia? Allah janji. Orang ni tidak lagi riak, masih dikatakan ikhlas. Riak ini, tidak ikhlas ini, kita nak apa yang dijanjikan oleh makhluk. Kalau mu sembahyang boleh biti, kalau mu ngaji Quran boleh biti, kalau mu hafal Quran 30 juzuk aku bayar sekian-sekian. Kalau mu buat benda ni dapat gaji banyak ni. Maka kita tu tidak dimasuk dalam kategori ikhlas dah, kerana duit, gaji, pendapatan, tanah dan sebagainya, apa yang dijanjikan oleh manusia. Faham? Faham tak apa? Faham tak apa? Kemudian soalan yang kedua pula, dia kata dia nak tahan daripada menguak. Ya, tahan. Menguak ni bukan wajib tahan, sunat. Bukan tahan menguak, tutup mulut dan jangan bunyi suara. Menguak mana kita boleh buang? Ada orang nak nguak? Boleh? Tak ada. Dia mesti nguak juga. Tapi dua perkara Nabi suruh. Pertama, falyadha yadahu fi fihi, maka hendaklah seorang itu meletakkan tangan pada mulut. Masa dia buka mulut tutup udur sangat macam singa Zoo Taipei. Nguak tak. Kemudian jangan keluarkan suara. Dah kalau dalam baca Fatihah tak ada masalah. Maliki yaumiddin. Nguak. Habis tak ada nguak sejam lebih tau. Sejak je. Tambah balik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham? Tak ada apa-apa ya, tak ada masalah ya. Okey. Kalau nguap lagi jangan baca kata alhamdulillah atau a'udzubillah kerana dalam Fatihah. Soalan seterusnya. Jangan bersuara. Jangan tambah dah soalan ni. Banyak dah. Kalau tambah kita balik pukul 2 mana ni. Apakah keharusan dan larangan bagi pemuda-pemudi yang sedang bertunang? Apakah persediaan asal untuk pemuda-pemudi yang masih dalam pengajian universiti untuk bernikah? Ni sedap ni. Bertunang ni dia ada sedikit kelonggaran daripada sebelum bertunang, iaitu boleh pergi berjumpa di rumah atau di luar daripada rumah, atau membawa tunang pergi berjalan untuk suatu perkara dengan ditemani mahram. Tu kelebihan dia. Faham? Mu nak bawa motosikal, kalau rapat duduk dekat tak boleh. Faham? Walaupun tunang. Pasal motosikal kan dia duduk belakang dekat. Nak sekali tekan brek kan BJC kan, brek pad dekat atas belakang. Takut gitu. Jangan bila kata tunang boleh nak bawa rata-riti.
Sebab motosikal dia cukup fitnah dia kerana rapat duduk. Duduk pula hak puan kakang duduk belakang dia dah. Nak uduh ke jenis sangat. Jadi fitnah itu terang-terang dah. Walau depan orang ramai dia kira fitnah dah kerana duduk tu macam orang nak peluk dah. Faham? Melainkan dia punya seat tu panjang. Seat depan dia sini, seat belakang kat nu bandar. Tu lain lah. Maka jauh hak puan dengan hak lelaki. Kemudian tetap sama macam hak lain-lain seperti belum berkahwin. Ada batasannya juga. Soalan seterusnya. Dia kata orang universiti ni nak belajar nak menikah. Tak ada kira orang mana-mana pun, bila orang muda sunat kahwin awal. Mau orang universiti ke, mau orang mana ke, orang kerja dah ke, orang muda sunat kahwin awal. Faham? Nabi kata ya ma'syaras syabab, hei orang muda-muda. Bukan orang tua, Nabi tak suruh kahwin. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Mana-mana kamu hei orang muda-muda yang mampu, hendaklah dia berkahwin. Kahwin. Padahal semua orang boleh kahwin, orang tua pun boleh kahwin. Tapi dalam hadis ni orang muda-muda. Kerana orang muda ni dia nafsu dia kuat. Nafsunya tinggi. Dan dia boleh menunaikan nafsu sebagaimana nafsu dia datang. Orang tua-tua ni nafsu dak gerak dah. Nafsu saja dia panggil, nafsu angin. Orang tua nafsu gerak, nafsu angin. Ketar kelitik dah gedai. Nak nikah pula seorang lagi. Tu bukan nafsu tu, eklang dia saja dia panggil. Jadi orang muda-muda. Satu lagi kereta WGR 7218, sila alih sedikit mengganggu lalu lintas. WGR 7218. Sikit je alih pasal orang nak keluar sakut kereta dia. Maka kalau orang universiti ke orang mana pekerja dah, orang muda-muda kahwin awal. Persediaan apa? Persediaan dia senang saja. Hadir kuliah setiap malam selagi yang kita mampu. Kita akan faham benda akidah, benda iman, benda tauhid, benda mengenal Allah. Apa benda semayang, apa benda bacaannya. Itulah nampak persediaan nak jadi suami. Dalam bab ekonomi tak payah hajar. Orang Dayak dalam hutang pun dia pandai cari rezeki. Orang Dayak lagi. Tidak ada mana-mana pun peribumi, faham tak? Bangsa Dayak lah jenis orang hutang. Sama ada orang asli Malaysia, orang asli Borneo, orang asli Papua, orang asli Afrika. Tak ada satu tribe, satu puak pun yang tak pandai cari makan. Betul tak? Betul. Semua puak. Sama ada hak pakai daun saja, hak belanja bongeh, hak pakai cawak. Insting daripada mani itu Tuhan buat, dia akan pandai mencari makan untuk anak bini dia. Atau persediaan bukan bab cari makan. Nampak tak? Kena orang reti ni dalam bab agama. Biarlah pandai semayang, boleh bang biar tak sedap pun. Ni menatu benda pada oleh bang, tak boleh azan. Orang kafir confirm masuk neraka, tapi kalau orang kafir tak tahu langsung pasal Islam mana pula? Adakah dia akan masuk neraka juga? Ini bagus ni. Yang pertama dia kata orang kafir memang confirm masuk neraka. Lepas tu orang kafir yang tak tahu tentang Islam masuk neraka juga. Kita nak tanya pula, mu tahu tak seorang kafir tu tahu tak tentang Islam atau tidak tahu? Kat mana mu tahunya? Jawabnya, orang yang tidak sampai agama Islam kepadanya dikatakan umat fitrah. Ini pandangan ulama. Maka umat fitrah ni Allah innallaha la yazlimun nasa. Yakin sudah. Allah tidak zalim manusia. Faham? Walakinnan nas Allah, tetapi manusia yazlimuna anfusahum, mereka yang zalim diri sendiri. Kalau Allah tak tunjuk agama ke dia, tak beritahu pada jalan kepada agama, Allah tak akan azab orang tu. Cuma perkara ni jangan kita bicara. Fa'amruhu ilallah, serah pada Allah. Kita tak usah sibuk. Betul. Kita yakin Allah Maha ya? Adil. Bila Allah Maha Adil, adakah dia akan azab orang yang dia tak tunjuk? Boleh jawab sendiri tak? Jawabnya Allah tak akan azab. Ya, betul. Sebab Allah Maha Adil. Maha Adil, ya. Faham lagi? Di kerja akhirat serah pada Allah. Iya, betul. Mata orang gila dia tak kena azab kubur. Kerana Tuhan Maha Adil. Orang gila tu kat tepi jalan pakai stokeng 3 lapis.
seluar pendek sebelah, panjang sebelah, ikat tali rupiah pula lengang. Nak botol 3 pauti, botol tomato sakut tekok. Jalan tengah panas minum air teh hak kemarin hak basi dah. Tuhan tak beri sakit perut, tak beri nyakit ke dia. Betul. Tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada hepatitis A, tak ada belaka. Nah, kerana Allah Maha Adil. Adil. Naik bah tak kena tekek. Faham tak? Tu tak saya kira dah. Akhirat dalam kubur tidak ada soal mungkar wa nakir. Kita ada marabuka. Nak jawab dia kita. Wa man nabiyuka, kuat lagi. Sebut dalam hadis suaranya seperti peti di langit. Ya. Siapa ada suara macam peti? Peti tak salah lawang. Tengok orang main bola. Kalau hujan ritik main lagi. Main lagi. Hujan lebat main lagi. Kilat. Kilat-kilat main lagi. Khapam syuting. Dengan lepi-lepi balik. Gitulah suara muka nakir. Orang gila tak kena tanya. Betul tak dia? Betul dah. Dah kita kena tanya. Berat anak-anak kita lagi. Batu dia tengok kita suka. Kita kata gila suka korang. Suka pasal mu lagi kena tanya. Dia tak kena tanya. Lagi. Kita bodoh-bodoh gila lagi. Bakit pada masyarakat tak kena susah. Dia sama dengan anak-anak yang belum balik. Sama dengan anak orang kafir yang tak cukup umur mati. Tidak akan kena susah. Start pada mati siapa ke dalam syurga. Gitu ya. Orang gila je. Tu adik Allah Ta'ala. Jadi orang yang tak siapa seru agama tak usah tanyalah. Serah pada Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, guys. Itu urusan Allah itu, guys. Soalan seterusnya, apa hukum pergi panggung wayang? Banyaklah soalan ni. Pergi panggung wayang. Di panggung wayang. Panggung wayang ni dua perkara yang menyebabkan jadi haram. Yang pertama, cerita yang ditayangkan itu ada benda haram. Ada gambar orang lanjang, gambar orang peluk, orang tiung dah. Maka haram kita pergi tengok. Nah, yang kedua, dalam tempat panggung tu orang buat maksiat. Memang serolik tempat tu orang buat maksiat, maka kita jangan masuk majlis tu. Tapi kalau panggung tu terkawal, cerita yang ditayangkan tidak haram, tak ada masalah. Kerana Islam dia tak haramkan wayang, tak haramkan cerita. Tahu? Macam dalam TV tu dia ada slot cerita yang harus, ada yang haram. Betul. Kalau tengok mari berdansa, hak tu haram. Walaupun laki bini nungginya macam kecil beruk gila tu beruling atas tu. Nak punggung tunjuk kau orang, tiok tunjuk kau orang, musik ketang kali haram lah. Kalau program gitu, mata kita tengok ada program tak haram. Macam warta berita, macam dokumentari, macam acara-acara benda ni, National Geographic, bahkan cerita tentang sains dan seumpamanya, tu dah haram. Gitu juga dengan panggung wayang. Ni dia tak haram. Yang Sama haram aja ni kayak perbuatan TV, makhluk tu. Batu kata haram-haram ni dipanggil perbuatan makhluk. Kalau bukan perbuatan makhluk tak haram. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Hukum syarak taklif ni dia berkait dengan perbuatan makhluk yang telah bertaraf mukallaf. Soalan seterusnya, perlukah ambil wuduk setelah mandi wajib? Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bila kita angkat hadap besar maka terangkat hadap kecil. Batu kaedah dia, siapa yang mandi junub mengangkat hadap besar atau mandi yang wajib, sunat dia mengambil wuduk, tidak wajib lagi. Kerana terangkat hadap besar. Hadap kecil ada pada 4 tubuh, muka, tangan, kepala dan kaki. Hadap besar sekalian tubuh. Maka bila kita mandi, sailanul ma' ala jami'il badan, lalukan sekalian air pada seluruh badan, maka terangkat juga hadas yang ada pada muka, tangan, kepala dan kaki pada wuduk. Faham? Cuma sunnahnya ambil wuduk dulu kemudian mandi junub. Faham tak? Itu sunnah. Wuduk dulu baru mandi wajib itu ya. Bolehkah kita kahwin dengan kembar siang yang belum dipisahkan? Bukankah kita tidak boleh berkahwin dengan kakak dan adik serentak? Boleh tak orang Ipoh ni? Mentang-mentang boleh tanya kau. Aduh. Ikut si mu nak tanya. Tukang jawab teruk ni. Nampak? Minum air.
Kembar siam yang belum Tawa pula air. dipisahkan. Kalau air cirat boleh tahan dah soalan payah-payah gini. Jadi kembar siang. Apa dia panggil kembar siang? Kita cerita dulu. Pasal dalam sejarah moden, dia dulu mungkin ada zaman klasik dulu. Tapi sejarah kehidupan manusia moden, nah, yang berlaku ni dicatatkan di dalam pendaftaran kelahiran. Nah, yang masa itu pendaftaran kelahiran mesti disilkan di London, berlaku di negeri Siam. Oh. Abad ke-19 Hijrah, 18 lebih. Nampak? Kembar siam pertama dalam zaman moden. Siapa lain dia panggil kembar siam? Kembar siam. Kembar siam itu yang belum terpisah itu kan, yang nempel itu. Maka dia badannya, sampai ya? ke mati, dia besar sampai ketua duduk lekat pinggang dada iya. dia dengan bahu dia, dua orang. Lekat, Nah. iya. Jadi kita kahwin boleh tak salah seorang daripada katakan kembar siam tu perempuan. Soalan pertama kita, boleh tak dia, adakah dia itu dua akal ataupun satu akal? Kalau satu akal saja tak boleh kahwin. Satu akal saja boleh kahwin. Boleh. Pasal boleh. dia orang yang sama. Satu orang. Satu otak, satu hati. Ya. Tapi kalau dia dua hati, dua orang yang berlainan tapi melekat, maka ulama fiqh kata ada dua kaul. Kaul yang pertama mengatakan tidak boleh. Kaul yang kedua mengatakan boleh, darurah pada hukum syarak. Kenapa kaul pertama dia kata tak boleh? Kerana nak jimak. Bila nak jimak seorang, hak ni dah nikah lagi, bawa attack masuklah bilik. Faham tak? Ni jadi mas'alatung, persoalan. Iya. Ha. Soalan oleh ulama yang mengatakan mengharuskannya kerana ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah membenarkan yang dilarang. Faham? Kerana Darurah. siang dia kalau tak boleh nikah. Kalau kita kerak jadi mati haram. Betul. Nampak? Jadi hak mana-mana mu nak taklid, ikut lah, boleh berlaku. Ini pandangan ulama. Bila berlaku khilaf jadi rahmat bagi kita. Soalan yang kedua, sungguh ke mu nak nikah dengan kembar siam? Lagian aneh-aneh pertanyaannya. Bolehkah saya tipu bos saya untuk MC semata-mata untuk hadir kuliah? Ustaz, macam malam ni saya buat dah. Tipu bos. Jawabnya, yang pertama boleh, yang kedua tak boleh. Yang tak boleh ni apabila majikan tidak membenarkan. Iya, kalau majikan. Tapi kalau majikan tu benar tak apalah. Oleh kerana awak tak ambil cuti, awak buat surat MC, awak nak pergi kuliah sangat. Faham tak? Dah ustaz tu pun saya kenal. Cuma saya tak boleh nak pergi. Awak nak pergi sangat. Okey, awak buatlah satu surat MC padahal awak tak sakit tak? Saya izinkanlah. Kalau gitu tak ada masalah. Ada juga kalau majikan baik gitu. Katakan dia minat lah ustaz tu, dia kata tak apalah saya dah nak pergi. Jadi awak tolong pergilah. Tapi dah tadi tak buat cuti dah, baru tahu tengah hari buat MC. MC tu tipu dah, tipu juga. Tapi kepada orang majikan boleh dah kalau majikan tak izin boleh tak? Tak boleh. Kalau majikannya enggak izin enggak boleh. Melainkan kita beritahu kepada majikan, saya ambil MC nak cuti tak boleh untuk pergi kuliah. Khabar terang-terang gitu. Nampak? Khabar terang-terang gitu. Bos beri apa? Kalau bos tak beri, bos dah tak pergi. Kalau bos pergi, bos bagi saya pergi, bos apun dosa bos banyak dosa. Bujuk sikit dia. Dia gigi. Lain. Yang kedua memang boleh sokmo bila company tu bapak kita yang punya. Aduh. Betul juga. Soalan seterusnya, bolehkah orang yang berzikir sedang berzikir tegur orang sedang solat seperti tegur bacaan yang terlupa? Bolehkah orang tak solat tegur orang sedang solat? Dia tengah berzikir, dia tengah tak usah kata berzikir lah, dia duduk saja tidak semayang. Contoh dalam rumah, suami tak semayang, isteri semayang. Suami semayang dah maghrib berjemaah di surau tadi, balik isteri pula semayang. Isteri pun baca Fatihah salah, suami baca surat khabar. Dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin. Tak ada dah iya mana ni Ar-Rahmanir Rahim. Dan suami boleh tegur tak? Suami tak semayang? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Oh boleh. Orang yang tak semayang boleh tegur orang yang semayang, yang dia buat salah merosakkan semayang.
Jadi orang yang duk semayang tak yang kata subhanallah. Jadi bengong orang semayang. Faham tak? Kita tinggal Ar-Rahmanir Rahim, dia dah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Subhanallah. Faham tak? Kalau kita tinggal ayat. Tak faham? Lalah tanya, kenapa? Takut kita dia kira bodoh. Terus kabur ayat dia tinggal Ar-Rahmanir Rahim. Kata gitu. Tukang semayang pun dia pun ulang balik Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh. Boleh, Itu juga ya? kalau maknanya dia ada suami tengah semayang terdah jatuh najis binatang katakan atas baju dia, atas kopiah dia, maka isteri tengah maknanya goreng nasi, boleh kata abang dari cicak jatuh atas kopiah tu, boleh kata. Dia tak kira mengganggu orang semayang. Boleh. Kerana dia panggil ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Faham tak? Tolong perkara yang baik. Dia pun ambil kopiah, buang ke tepi dengan segera, tidak batal lagi semayang kerana baru jatuh. Tak? Kalau sudah lama baru tak boleh lagi ya. Atau laki dia pakai kain koyok dah. Kain tu koyok, anak dia buat main kocoh Gusti petang tadi. Ada budak-budak kalau ayah tak ada dalam bilik memang dia main tau. Dia ambil batal, dia ambil kain pelekat ayah. Dia buat atu bocing itu. Ikat-ikat cari kain. Bila cari dia lipat mula, budak-budak cerdik, lipat molek gitu. Kono-kono ayah tak tahu. Ayah mari semayang esok, nampak cari punggung tak besar mana, ada besar pinggang lubang. Kalau dalam tak pakai. Jadi bini naik tengok puing. Nampak 2 ti punggung ayah. Jadi tengah semayang. Sujud pula tu. Jadi macam mana cara nak tegur? Subhanallah ke kata kain cari? Tak tahu. Bilang daripada asal tu tidak sah dah semayang kerana koyok pada awal. Faham tak? Bila koyok pada awal, daripada awal tak sah dah. Jadi 2 cara. Pertama, beritahu saja kain koyok tu semayang apa lagu cik abang kata gitu. Yang kedua, pergi kabur ke dia, akak gang bangun tukar kain. Pasal semayang dia sudah rosak. Faham tak? Yang tak boleh semayang tak rosak, kita pergi kaca tak boleh. Orang semayang tak rosak tak boleh kaca. Kita nak pergi jalan, bini kita tengah semayang, kita pergi curi anak kuci bawah kuda, anak kuci. Okey. Soalan seterusnya, boleh tak semayang qada wajib pada waktu yang tak boleh semayang sunat? Boleh. Apakah yang dimaksudkan dengan zina hati? Adakah merindui seseorang yang bukan mahram dikira zina hati? Zina hati Ni maknanya kita berkosak, bercerita atau mengkhayakan sedang buat benda yang haram. Dia tengok orang puang seorang tepi jalan, dia pun kaya duk buah pokok, dia sedang berzina dengan puang tu, dia sedang peluk tiung, tu zina hati. Atau mencita-citakan perkara yang diharamkan oleh Allah, juga dikira zina hati. Faham? Itu zina hati ya. Soalan seterusnya, Kalau kita membayangkan sama orang gitu ya, itu zina hati tu. barang yang dicuri adakah patut kita pulang balik pada tuang? Wajib tak kita jujur pada orang yang pernah kita khianat dulu? Kita tak amanah dengan dia. Memanglah wajib pulang balik barang orang. Ingat, dosa yang kait kita dengan Allah senang nak taubat. Minum arak, lama dah minum ustaz, Tok Imam saya nak taubat ni. Banyak mana minum? Banyak sangat. 7 lori dah. Nampak? Kasbuk 1 lori, Johnny Walker 1 lori, jenis Stout 1 lori, Heineken 1 lori, Tiger Beer 1 lori, BSOP 1 lori. 7 lori dah minum. Sekali bertaubat, aku menyesal ya Allah, aku buat dosa minum arak. Ampunkan dosa aku, kalau mudah ampun dosa aku, susah aku di akhirat. Faham? Serta merta Allah ampun begitu pada malam tu juga. Faham lagi? Senang Tobat langsung. Tapi kalau kait dengan orang payah. Batu Nabi kata mengumpat lebih berat dari berzina. Dia berzina, dosa besar. Masing-masing taubat kepada Allah, menyesal, Allah ampun. Mengumpat menyesal tak jadi, kena pergi kabur ke tuang yang kita upat. Saya upat awak semalam, kemarin dulu saya upat awak, maafkan saya. Dulu sama orang yang kita umpat. Batu kalau bak kait dengan harta orang, rukun taubat yang 3 tambah 1 jadi 4. 3 rukun taubat. Pertama berhenti buat haram, yang kedua menyesal, yang ketiga azam tak mau buat dah.
Tapi kalau kait dengan harta orang, wajib kena pulang balik. Bayar Jangan taubat, dulu, ya. tak pulang balik barang. Taubat tidak diterima. Walaupun benda tu murah sangat. Nah, walau benda tu lama dah. Dia curi buah pelang tu pada zaman Jepun. Zaman Jepun tu buah pelang kalau suti 10 sen ni. Learning RM3 sebutir tu tak? Walaupun hak pak saudara kita. Faham? Kena pulang balik pasal mencuri rokok sama ambil secara tidak halal. Termasuk orang-orang yang lepas sembahyang Jumaat, dia pun balik sembahyang Jumaat dengan serban, dengan jubah. Nah, tengok ada orang kenduri kahwin, dia singgah makan. Orang tak jepu, dia singgah makan. Wajib kena ganti balik sekarang juga. Makan dia tu haram, tak wajib tak ganti balik. Amalan dia tidak diterima kerana makan haram. Gambarannya orang lepas sembahyang Jumaat dia berjalan. Tengok ada kenduri kemah, berhenti makan. Dia dalam hadis Nabi kata tetamu yang tidak dijemput haram makan. Faham tak? Orang lelaki macam gitu. Makan serban. Nalai ada janggut, peropok penyamu. Dah orang tak jemput tak boleh makan. Haram. Faham tak? Jangan awak lebih kurang itu. Tak boleh makan ya. Bukan ditulis itu free. Siapa-siapa sila makan. Lain. Tak boleh. Dalam kitab-kitab mereka kata wajib kena hantar balik. Faham? Walaupun kawan kita, tapi dah dia tak jemput kita. Kita kenal dia tapi dah dia tak jemput. Faham? Kena kira balik tu. Kita makan lauk 2 tokok, nenah 2 keping, ikan kering kecek 3 ekor, nasi sepinggang. Kena beritahu ke dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak, maaf, mana lama tak tengok mu. Duduk lama sikit lah. Member kancing aku ni. Faham? Daripada sekolah ni. Diorang ni cerita. Allah ingat hari tu mu tak panggil aku makan, aku pergi makan juga kendurimu. Faham? Kena ganti balik. Dia kata saya halal, tak payah bayar. Nampak? Gitu juga kalau ambil barang orang. Nah, buah pelang suti tapi hak pok saudara kita nak curi, taubat tak terima, kena pulang balik. Telur ayam suti, tengok. Telur orang sebelah, mari telur rumah dia ambil telur. Ayam sebelah. Gini telur rumah orang, tengok dia ni ayam gila telur. Rumah tuan dia tak telur. Faham? Dia pergi telur bawah tangga rumah kita. Kita pergi ambil rebus telur, makan haram. Telur orang tu. Iya. Dia dah tahu dah telur rumah aku kan, beli kat aku kan. Oh sedap gamuk main telur rumahmu beli kemung. Faham? Tetap telur orang. 9 butir kena pulang balik. Cuma sunat dalam kitab-kitab kata tuang punya ayam bagi 2. Faham? Bila mari ambil telur 5 seorang. Mu 5 aku 5 pasal ayam aku 5 ambil temulah pasal mari telur rumahmu. Iya, nah, betul. tu cara berihsan sama manusia. Tapi ramai agak bodoh. 10 utir ayam telur rumah orang, 10 utir buat balik. Nah, dia kata kalau waris tak waris pun tak boleh, kena pulang balik. Ni saya nak minta halal lah Pak Mak bukan orang lain, Pak dara kita. Nak minta halal lah. Apa minta halal pula hari tu kita ambil buah pelang rumah Pak Mak, dak kabur. Dak jadi ustaz ngajar semalam kena ganti RM1. Pak Mak Pak dah kata Allah tak usah kira-kira sangat mu bukan orang lain, anak dekat, saudara dekat dengan aku. Ganti juga, dak hati aku dah halal. Kena ganti ya. Faham tak? Ingat ke free ni. Jangan main-main harta orang. Iya, harta orang ya. Oke guys, habis guys. Indo React. Ya, itu dia tadi ceramah Ustaz Azhar Idrus ya. Soal jawab tadi ya, banyak soal jawab yang bagus-bagus, yang ilmunya banyak banget tadi guys ya. Banyak juga hal-hal yang baru aku tahu, hukum-hukum yang baru aku tahu guys. Ini bermanfaat banget ceramah beliau yang satu ini guys. Semoga juga ceramah ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Nanti kita tengok lagi ceramah Ustaz Azhar Idrus yang best-best, yang bagus-bagus. Mungkin soal jawab lagi ya, yang lawak-lawak aku carilah nanti ya insyaallah. Jadi stay tune terus di Indorek TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.